Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Menan Adam channel. Okay, jadi hari ni saya tak nak cerita panjang. Saya cuma nak buat satu quick review saja. Untuk satu packaging yang saya baru beli daripada saudara Syafiq iaitu Hobby Legend dari Johor Bahru. Jadi kalau pada siapa yang nak beli kit daripada Hobby Legend, nanti saya akan sertakan link di ruangan di bawah. Tapi sebelum itu kita nak tengok dulu macam mana gaya saudara Syafiq kita ni buat packaging guys. Okey tak okey? Di bahagian luar dia kita tengok dia letakkan stiker fragile dan dibalut dengan plastik hitam. Dan kita nak tengok juga macam mana dekat dalam dia. Okey. Dekat sebelah kiri pula dia pun memang tampal, kiri kanan dia memang tampal stiker fragile. Dan kita tengok kat sini. Okey, alright. Kita buka. Okey, kat dalam ini kotak dia. Ada dia punya stiker guys kat sini, nampak? Hobby Legend. Oh, belah sini pun ada Hobby Legend ni, bagusnya. Ini betul marketing ni. So mana depan mana belakang. Jadi saya sayanglah nak potong belah sini, kita potong sebelah sini guys. Okey, sebelah yang tak ada dia punya logo ni. Okey, sebelum tu kita dapat tengok kat sini guys, dia ada sertakan sekali dengan QR code. Ini dia punya Facebook, ini dia punya Shopee. So kita boleh terus scan saja guys untuk nak dapatkan akses kepada dia punya link. Oh, so ini adalah satu benda yang baru yang saya tak pernah tengok lagi mana-mana seller lain buat. Okey. Jadi kita tengok pula di sebelah dalam dia. Kita tengok kat sini guys. Ini bukan kaleng-kaleng ni. Dia siap balut dengan apa ni? Bubbles, plastik bubbles. Oh, sangat menarik guys. Nampak kiri kanan dia pun ada plastik bubbles dan kit ni sangat-sangat well protected dan saya rasa ini boleh bagi 5 bintang guys untuk packaging yang macam ni. Jadi kepada siapa yang nak, nanti saya akan sertakan link kat bawah guys. Kan? Sebab bagi saya untuk seller macam ni kita kena support sebab dia buat extra effort. Okey, untuk memastikan kit yang sampai kat tangan kita ni berada pada keadaan yang sangat-sangat excellent. Okey. Jadi apa yang kita boleh tengok kat sini guys ialah kit Spin Cobra yang mana saya pun telah buat review sebelum ini. Okey, tapi apa perbezaan antara Spin Cobra yang saya baru beli daripada saudara Syafiq Hobby Legend ni dengan Spin Cobra yang pernah saya beli satu ketika dahulu, di mana ini adalah yang made in Japan, yang first print, dan ini pula adalah made in Philippines. Jadi saya nak buat comparison guys antara kit made in Philippines dengan kit made in Japan. Okey, jadi kepada siapa yang masih lagi belum like, share ataupun subscribe, silalah berbuat demikian guys. Silalah share, like dan juga subscribe, kerana like anda, share anda dan subscribe anda itu yang akan membantu saya untuk terus membuat review-review pada masa akan datang. Okey, tanpa membuang masa lagi, jom kita sambung dengan kita punya review. Kita dapat tengok dekat depan ni dua-duanya mempunyai cover yang sama. Okey, tak ada sebarang perbezaan yang kita dapat tengok kat sini. Okey, dua-duanya sama dan kita cuba tengok di sebelah bahagian atas dahulu. Okey. Jadi guys, kalau kita dapat tengok di sebelah atas ni, dia menunjukkan gambar yang sama di kedua-dua bahagian. Jadi kepada siapa yang nak tahu lebih details, boleh rujuk pada video saya yang sebelum ni guys. Saya cuma nak tunjuk comparison saja, okey. Okey, jadi dekat sebelah atas ini untuk yang made in Philippines dia ada tulis made in Philippines. Okey. Tapi untuk yang made in Japan punya dia tak ada tulis apa-apa. Okey, alright. Dan kalau kita tengok daripada sudut sisi pula, dekat sini dia tulis static display model kit untuk yang kit made in Philippines, dan untuk made in Japan dia cuma ada tulisan Jepun saja guys. Dan kalau kita tengok item number dia pun berbeza, di mana item number di sini dah 95567 dan dijual pada harga 900 yen. Tapi untuk item yang first print atau first model ni item number dia adalah 19301 dan dijual pada harga 600 yen dan tulis kat sini manufactured in Japan. Dan kita tengok di sisi samping bawah pula, okey, gambar yang disertakan ni gambar sama. Untuk made in Philippines ada tulisan dekat atas ni, untuk made in Japan tak ada tulisan. Ini tulisan ni basically saya rasa tulisan yang sama. Okey. Dan dekat sini kita dapat tengok untuk yang Japan punya tulis 1996 Tamiya made in Japan. Yang Philippines punya tak ada tulis apa-apa guys. Okey, jadi itu adalah perbezaan dari sudut kotak luaran lah. Okey, jadi jom kita tengok belah dalam pula macam mana. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Teng.
Tada. Okay, kita start dengan bahagian kotak dulu guys. Kalau kita dapat tengok bahagian komik ni, gambar dia komik yang sama. Okay, menunjukkan episod yang mana dia telah pun ada cerita pasal Spin Cobra ni. Okay, tapi dekat sebelah sisi dalam ni, perbezaan dia dekat sebelah sisi dalam untuk kit made in Japan ni, dia ada gambar kit-kit lain. Okay, ni gambar kit-kit lain. Di sini dia ada gambar spray cat dengan marker, dan sebelah sini pula dia ada gambar tools. Okey, dia ada pin vise, mini razor, okey, basic file. Okey, berbanding dengan kotak yang Philippines ni kosong guys. Keliling dia kosong, tak ada apa-apa. Okey. Alright, itu adalah untuk sudut kotak. Dan kalau kita tengok, okey, kita compare dulu bahagian mana kita nak compare. Okey. Untuk bahagian dia punya cowl, kalau kita dapat tengok, oh right guys. Kalau kita tengok cowl kat sini, macam mana yang saya pernah cakap dalam video saya sebelum ni, yang made in Japan ni, cowl dia sedikit ke kuning-kuningan. Saya tak pasti boleh nampak ke tidak dalam video. Tapi kalau kita tengok cowl yang made in Philippines ni, dia color dia putih guys. Putih jernih. Okay, dia bukanlah color smoke ke color apa, dia ialah color putih jernih. Oh, sangat-sangat cantik. Okay, yang color untuk made in Japan ni mungkinlah sebab dia dah di mama usia sikit, so color dia kekuning-kuningan sikit. Okay, so ini perbezaan dia punya cowl. Okay, alright, itu dia punya cowl. So sekarang saya nak tengok dia punya bahagian chassis. Chassis dia kalau tengok kan sama, tak ada perbezaan color. Kalau kita tengok dari sudut printing dia juga, kedua-duanya ada tulisan kat atas ni. Oh, beza dia, yang made in Japan dia ada tulis kat atas ni made in Japan. Okay, 19301. Dekat sini dia ada tulis 19301 juga, tapi dia tulis PS. Okay, dia cuma tulis PS. Okay, plastik. So itu perbezaan antara kit yang reissue dengan kit made in Japan dekat dia punya bahagian chassis ni. Okay, so seterusnya kita tengok pula bahagian dia punya tayar. Okay, tayar seperti biasa, seperti mana yang mechanical series yang lain, dia pakai tayar yang sama. So nombor siri dia pun 19301. Nombor siri yang ada kat sini pun, kita tengok kat mana dia, 19301. Okay, so sama juga nombor series dia, so tak ada beza dekat bahagian tayar. Okay, alright. Dan seterusnya adalah bahagian dia punya A parts dia. Okay, sekejap saya buka. Kita tengok dia punya A parts dengan yang made in Japan. Okay, bahagian A parts dia nampak sama, cumanya yang made in Philippines ni saya rasa nampak lebih berkilat berbanding dengan made in Japan. Mungkin sebab ni pun sama juga, sebab mungkin dah di bawah usia, so dia punya color chrome dia tu dah sedikit kekurang-kurangan. Okay, yang ni nampak chrome dia lebih berkilat lagi lah, mungkin sebab masih lagi baru kan, print tahun ni juga ni. Okay, so itu bahagian dia punya A parts dia. Dan seterusnya, okay, ni dia punya shaft. Dan seterusnya kita tengok, ini adalah dia punya instruction manual. Okay guys, untuk instruction manual yang made in Philippines ataupun reissue punya ni, dia tulis number 955667, berbanding dengan yang Tamiya yang first print punya adalah 19301 guys. Okay, dan seperti mana yang kalau kita tengok video yang sebelum ni pun, kertas dia untuk yang first printnya dah sedikit kekuning-kuningan. Okay, berbanding dengan kertas yang reissue punya masih lagi putih, bersih, jernih, cantik kan. Dan kertas dia pun lebih tebal berbanding kertas lama. Okay, gambar semua sama guys. Dan kalau kita tengok belakang dia pun, kalau nak kata ada perbezaan pun sama juga macam video yang sebelum ni. Okay, di mana dia ada perbezaan dekat bahagian bawah ni aja. Okay, alright. So ini dia punya untuk instruction manual. Dan kita tengok last sekali bahagian stiker. Oh, nampak ada sedikit perbezaan di situ guys. Okay, tak adalah beza pun sangat pun. Yang beza ni cuma sini adalah extra kuning-kuning ni kan, extra tempat kertas dia tu. Okay, ni tak ada, ni dia potong rapat je. Okay, so dari sudut design stiker sama. Okay, kalau kita dapat tengok color cockpit dia, yang ni color grey brown. Okay, yang ni color kelabu guys. Nampak beza tak? Okay, ini ada perbezaan kat sini. Yang kalau kita tengok dekat sini, okay, printing dekat bawah pun lain juga sedikit, ada perbezaan. Okay, so ini adalah yang made in Philippines, ini adalah yang made in Japan. Yang ni ada tulis printed in Japan.
tapi yang ni tak ada tulis printed in Japan. So itu saja perbezaan dia. Untuk kotak yang first print ni kosong guys. Dalam ni tak ada tulis apa-apa Untuk yang kotak yang reissue punya ada standard tulisan ni lah. Okay, alright. So ini adalah perbezaan. Itu saja perbezaan di antara Spin Cobra made in Philippines dengan made in Japan. Okay guys, jadi untuk dari sudut harga pula saya nak cerita sikit lagi pasal sudut harga ialah Spin Cobra yang made in Philippines ni saya beli dengan Hobby Legend pada harga RM45, tapi itu pun dah beberapa bulan yang lalu dan saya pun tak pasti sekarang ni mungkin harga dia dah meningkat. Dan saya tengok pun sekarang ni rata-rata seller akan jual antara dalam RM60 ke RM70 lah untuk Spin Cobra ni. Kalau nak bandingkan pula dengan harga kit made in Japan ni, harga dia masih lagi dalam around RM250 ke RM300 sebab ini ialah kategori kit vintage. Jadi guys, kepada siapa yang nak cari kit ni dan kalau siapa yang nak cari kit yang vintage ni, okey, ini adalah perbezaan di antara kit made in Philippines dengan kit yang made in Japan. Beza antara reissue dengan yang first print. So jadi jangan tersalah beli guys. Okey, sebab apa? Mungkin kita tak tahu kan, ada orang yang berniat jahat ke yang cuba nak jual harga first print ni pada harga reissue, nak dijual pada harga first print. So silalah berhati-hati. Dan sekiranya anda ada sebarang kemusykilan tentang apa lagi perbezaan antara kit yang di reissue ni dengan kit yang first print vintage ni, anda boleh drop komen dekat bawah guys. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawab setiap persoalan yang anda ajukan kepada saya. Dan itu saja yang saya nak share pada kali ini, comparison di antara kit reissue made in Philippines dengan kit yang first print made in Japan. Jadi guys, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa lagi sekali untuk like, share dan juga subscribe guys. Kerana like anda, share anda dan subscribe anda itulah yang akan membantu saya untuk terus membuat unboxing dan juga review pada masa akan datang. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.